Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid Ustaz tahun 5. Baik, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran Tarikat Islam. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah. Jadi tajuk ini sebenarnya adalah tajuk tahun 4 tahun lepas, tapi kamu tak sempat belajar sebab PKP. Jadi Ustaz ajar pada hari inilah. Tajuk ini memang sangat penting dan berkaitan dengan benda yang akan kita jumpa dalam masa 52 hari lagi daripada hari ni. Apa dia tu? Bulan puasa. Okey, baik. Tajuk hari ni adalah tentang puasa. Puasa bulan penyucian jiwa ataupun bulan puasa. Bulan penyucian jiwa. Okey, kita tengok maksudnya. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar hari ni apa itu puasa. Kemudian Ustaz akan terus masuk kepada sunat-sunat puasa dan juga perkara yang membatalkan puasa. Ustaz nak sentuh sebenarnya yang tu saja. Okey, sikit kita tengok dulu yang permulaan dia. Okey, baik. Yang permulaan dia kita tengok apa itu puasa. Di sini Ustaz akan terang sikit saja sepintas lalu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itulah puasa. Kita tahan diri kita daripada perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Sehari sebab tu kita nak belajar lagi apa perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Waktunya bila? Bermula daripada terbit fajar iaitu subuh hingga terbenam matahari iaitu maghrib. Disertai dengan niat. Kena sertai dengan niat. Kalau kita tak niat puasa kita tidak dikira sebagai ibadah sebab kita tak niat. Kita setakat tak makan, tak minum saja. Tak niat apa pun. Jadi tak dapat lah. Tak sahlah puasa tu. Jadi puasa itu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar iaitu subuh hingga terbenam matahari iaitu maghrib. Disertai dengan niat. Niat puasa semata lah. Awaitu sawma qadin tu kan. Okey, itu. Kemudian dalam Al-Quran pun ada sebut sebenarnya tentang puasa. Sebab tu dia diwajibkan. Hukum puasa adalah wajib bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Yang mampu itu wajib. Memang wajib kepada semua orang Islam wajib puasa bulan Ramadan. Ni kita nak bincang tentang bulan puasa bulan Ramadan, bukan puasa sunat. Puasa bulan Ramadan, puasa wajib. Sebulan setahun. Okey, baik. Dalam Al-Quran tersebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, rukun puasa pula. Hukum puasa dah belajar, dah terang dah tadi. Hukum puasa wajib bagi semua umat Islam yang mampu. Rukun puasa ada dua sahaja. Niat. Yang pertama niat. Nawai iaitu sawma qadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu rukun puasa sahaja. Aku puasa pada esok hari ataupun sebulan penuh untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okay, niat puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dua sahaja rukun puasa. Jadi masa kita puasa tu nak kena jaga dua ni lah. Yang pertama niat. Yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita sekadar tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tak boleh juga kalau kita tak niat. Kena niat dulu. Sebab tu kita diajar untuk niat sebelum masa sahur ke ataupun malam sebelum hari nak puasa tu, kita niat siap-siap. Kemudian kita tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Kalau niat sahaja pun tak boleh juga. Jadi kena rukun, disebut rukun di situ, dua-dua ni kena buat. Niat, kemudian tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Hari ni kita nak belajar tu ni. Okey, kita tengok kepada seterusnya. Kita tengok dulu sunat-sunat puasa. Dalam puasa kita perlu buat apa? Sunat, perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat, perkara wajib tu yang tadi tu. Dia menahan diri daripada perkara membatalkan puasa tu. Tu wajib lah. Okay, sekarang kita sunat puasa. Waktu bulan puasa, bulan Ramadan, kita kena buat apa sunat nak dapat pahala lebih. Kita tengok dalam ni buku teks ni. Okay, yang pertama dia bagi contoh
senang saja, iaitu sunat-sunat puasa. Pertama mestilah bersahur. Bersahur ini adalah sunat puasa, dituntut untuk kita bersahur. Kalau tak sahur lagi, tak larat, tak ada tenaga. Sahur ni sebenarnya baik untuk kesihatan kita, untuk proses badan kita, untuk bagi kita tenaga untuk kita melakukan ibadah puasa. Okey, bersahur. Kemudian melewatkan sahur. Kita kena lewatkan sahur. Maksudnya kalau elok tu 30 minit sebelum nak puasa tu, sebelum subuh tu, kita sahur. Jangan terlalu awal sahur. Pukul 2-3 pagi dah bangun sahur dah. Tu tak berapa nak elok. Jadi nak dapat sunat puasa ni, dapat pahala lebih, bersahur kemudian melewatkan sahur. Yang ketiga lah. Okey, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran, belajar Iqra. Kalau yang Iqra tu belajar bahasa bulan puasa ni lah, belajar banyak-banyak sampai boleh baca Quran. Kalau yang baca Quran tu boleh belajar sampai khatam. Berbanyakkan bertadarus, bersedekah, kena sedekah, belanja kawan buka puasa pun boleh. Bukan belanja kawan masa tengah siang-siang tu makan dah, tu dosa pula. Jadi kita kena bersedekah dan beriktikaf. Iktikaf ni di masjid. Kita iktikaf di masjid, kita duduk, kita pergi masjid awal, kita iktikaf dekat masjid dalam bulan puasa. Itu sunat-sunat puasa. Kemudian menyegerakan berbuka. Tadi melewatkan sahur. Kita disunatkan melewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Orang azan tu terus kita angkat tangan, baca doa makan, buka puasa terus. Jangan pula orang duk azan kita nak tengok TV lagi. Saya nak tengok TV dulu, cerita tak habis lagi. Jangan. Kita kena disunatkan buka puasa awal. Okey. Bukan buka puasa sebelum masuk waktu dah, menyegerakan berbuka. Kalau masuk waktu tu terus berbuka. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Ini sunat. Berbuka dengan tamar. Ini penting ni. Berbuka dengan tamar. Ataupun berbuka dengan benda yang manis. Makan yang manis. Tamar lah yang paling cantik sekali. Ikut sunnah Nabi. Kita buka puasa dulu dengan tamar dulu. Dengan buah kurma dulu. Baru kita makan nasi. Buka dengan tamar dulu. Buah kurma. Ingat membuka dengan buah tamar. Memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Ini yang penting juga ni, sunat puasa. Jadi sunat puasa apa dia? Bersahur, berbuka dengan tamar, menyegerakan berbuka, melewatkan sahur, bersedekah, bertadarus. Ini sunat. Sekarang kita tengok pula yang penting. Ustaz nak kamu ingat dua perkara ni lah. Yang pertama perkara-perkara sunat ketika bulan puasa tadi. Yang kedua yang ini, perkara yang membatalkan puasa. Tadi saya dah sebut rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sekarang ni kita tengok pula perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Kita tengok sini dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bagi 7 faktor. Okey, yang pertama kita tengok pada sebelah kanan atas ni, pengsan dan mabuk sepanjang hari. Kalau orang tu pengsan ataupun mabuk sepanjang hari, ataupun gila walau sekejap, sat darah gila waktu dia puasa lepas sembahyang, mai pula penyakit dah waktu zuhur, tiba-tiba dia hilang akal, gila. Hilang akal termasuklah sama ada hilang akal sebab gila ataupun hilang akal sebab mabuk. Jadi kalau dia mabuk ataupun gila, batal terus puasa dia. Pengsan dan mabuk sepanjang hari ataupun gila walau sekejap, walaupun sat je, dia batal puasa. Pengsan sepanjang hari, bila dah lepas subuh dah pengsan sampai dekat maghrib baru dia jaga. Kata aku niat puasa dah tadi, aku tak makan minum pun. Tapi sebab dia pengsan sepanjang hari, perkara itu menyebabkan dia batal puasa dia. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Dia muntah dengan sengaja. Dia nak kurih. Dia nak kurih. Dia makan sahur, lepas sahur dia solat subuh. Dia muntahkan balik makanan dia makan tu. Sebab apa? Dia takut gemuk. Contohnya lah. Jadi muntah dengan sengaja itu perkara membatalkan puasa. Jangan buat macam tu. Okey, kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Tak kira lah mengeluarkan air mani dengan sengaja ke tak sengaja ke. Mengeluarkan air mani saja itu perkara membatalkan puasa. Ketika waktu puasa lah, terbit fajar tu sehingga terbenam matahari. Faham yang tu? Okey, kemudian memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makanan, minum dan sebagainya. Memasukkan sesuatu ke dalam
melalui rongga terbuka. Mana rongga terbuka ni? Rongga terbuka contohnya hidung. Lubang hidung kita ni terbuka, mana dah tutup. Contoh yang paling mudah lah. Kalau kita jolok hidung, korek tak hidung melampan dalam-dalam tu, boleh menyebabkan batal puasa sebab dia rongga terbuka. Ataupun rongga terbuka lain apa? Telinga ni rongga terbuka juga, mana dah tutup telinga kita ni, lubang telinga. Kita korek telinga panjang dalam-dalam tu perkara membatalkan puasa juga sebab dia masukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Sama ada makan atau minum, kalau makan minum memang batal lah. Dan sebagai yang macam tadi Ustaz bagi contoh kan, memasukkan sesuatu melalui rongga yang terbuka. Okay. Yang seterusnya, berjima pada siang hari. Kalau suami isteri berjima pada siang hari ini batal puasa. Okay, nah. Bagi suami isteri lah yang berkahwin, berjima pada siang hari tak boleh. Lepas buka puasa tak apalah. Okay. Kemudian murtad. Murtadnya apa dia? Keluar Islam. Na'udzubillah min zalik lah. Kalau murtad, terus dia batal puasa. Okey. Seterusnya haid, nifas dan wiladah. Kalau perempuan dia haid, dia datang haid ataupun nifas atau wiladah, maka perkara itu menyebabkan dia batal puasa. Ini perempuan. Ingat ini ya. Okey, sekarang kita ulang kaji balik. Apa yang kita belajar hari ini. Tengok ni. Jabatan Mufti dah bagi dah gambar perkara membatalkan puasa apa. Yang pertama dia bagi tu makan dan minum sedikit atau banyak. Makan minum yang batal lah. Kemudian nombor 2 ni mengeluarkan air mani, tak boleh, membatalkan puasa juga. Nombor 3 memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, tak boleh. Masukkan sesuatu dalam rongga badan yang terbuka. Yang tadi tu lah, hidung, kepala, telinga tak boleh. Kemudian nombor 4 ni keluar darah haid atau nifas, perempuan lah yang keluar darah haid atau nifas ataupun wiladah batal puasa. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ataupun muntah dengan sengaja batal puasa. Gila atau murtad, nombor 6 ni dia gila ataupun murtad. Ada zabung tadi gila dah asing kan, gila ataupun pengsan sepanjang hari, itu batal puasa ataupun murtad, keluar daripada agama Islam. Yang ketujuh, bersetubuh di siang hari bagi suami isteri ataupun yang berkahwin tak boleh siang hari. Ini sahaja perkara yang membatalkan puasa. Ingat yang ni Okey. Kemudian kita tengok ulang balik perkara yang disunatkan puasa apa tadi? Banyakkan ibadah, berbuka dengan buah kurma, melewatkan sahur, berbuka, menyegerakan buka puasa, menjamu orang buka puasa. Okey, ini. Kemudian lepas itu Ustaz nak kamu selesaikan dalam masa refleksi ataupun tutorial ni, kamu buka dalam modul yang Ustaz bagi tu, bahagian sa ni ataupun bahagian ibadah. Dekat sini dia tulis tu perkara-perkara, ada 3 ni kan. Perkara-perkara, apa perkara tu? Kamu tanda right saja. Mana jawapannya betul? Perkara-perkara apa? Melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Apa dia? Sunat puasa ke perkara membatalkan puasa? Melewatkan sahur. Berbuka dengan tamar. Sunat puasa ke perkara membatalkan puasa? Tanda right. Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makanan, minuman dan sebagainya. Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Sunat puasa ke perkara membatalkan puasa? Tanda right kat situ. Muntah dengan sengaja. Sunat ke perkara membatalkan puasa? Memperbanyakkan amalan sunat seperti bersedekah dan bertadarus. Sunat puasa ke perkara membatalkan puasa? Kamu tanda situ. Kemudian kamu tekan gambar, hantar kepada Ustaz akan semak. Jadi kalau kamu tak faham apa, kamu boleh tanya Ustaz ataupun kamu buka balik video ni, kamu dengar balik penerangan Ustaz satu-satu. InsyaAllah kamu akan faham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.